Sahabat-sahabat di FB, sekarang saya berada di pantai Tok Jembal. Namanya pantai Tok Jembal. Dia ada satu kawasan tapi dia kena masuk dalam sikit. Memang kami keluarga bila balik Terengganu akan cari pot ni sebab orang tak ramai, dia kena masuk ke dalam sikit. Lepas tu ada benteng, nanti kita akan bawa tuan-puan sekalian secara live untuk melihat benteng ni. Masa kita panjat benteng tu, kita nampak laut sebelah sana. Itu anak-anak, mak saya, anak-anak. Okey. Keindahan suasana pantai Terengganu. Sedap kan dengan deruan ombak? Dengar tak ombak? Okey. Saya memang orang Terengganu. Saya balik kampung sekejap. Balik jumpa mak beberapa hari. Dan terus bersambung hari Isnin ni. Ada proses untuk tauliah Terengganu. Masya Allah, cantik. Bila kita melihat keindahan alam ni, kita pun sebutkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okay, ni dua beranak ni sedang menguruskan untuk live ni sekarang, untuk nak buka untuk IG. Biasalah bila kita buat outdoor agak lambat sikit. Okay, sekarang kita nak mula insyaAllah. Tuan bukakan untuk nama Allah Al-Khaliq. Okay. Hari Jumaat yang barakah, kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه كيف حالكم apa khabar semua? Itu bahasa Arab. Sebab ada orang tanya saya soalan dalam bahasa Arab, kaifa haluki ya ustazah? Saya pun jawab, alhamdulillah bi khair. Syukur kepada Allah, segala puji bagi Allah, saya baik. Saya dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat hari Jumaat yang barakah. Masya-Allah, saya bersiaran daripada Pantai Tok Jembal. Pantai ni belakang daripada UMT, Universiti Malaysia Terengganu. Dekat juga dengan Uniza. Masya-Allah. Tetapi bahagian saya masuk ni, bahagian yang ke dalam, laluan pun agak sukar sikit. Akhirnya jumpalah kawasan yang agak privacy. Saya berada di Pantai Tok Jembal, Kuala Terengganu. Saya balik kampung. Esok akan balik Besut. Jadi sampai semalam pukul 4 pagi ke rumah ibu ayah saya. Kemudian hari ini masih di Terengganu. Besok akan menuju ke Besut, kampung encik suami. Selepas itu berada di Besut hari Sabtu Ahad. Hari Isnin saya ada temu duga tauliah untuk negeri Kelantan. Gitu. Betul bunyi deruan ombak kan? Alhamdulillah, kalau tengok kawasan ni memang sangatlah cantik. Jadi anda kena tunggu sampai pertengahan nanti. Saya akan bawa anda pusing-pusing tengok pantai. Sebab dekat sana tu kalau tuan-puan tengok, ada benteng untuk naik. Memang cantik sangat. Cuma sebab ni live, kita buat kuliah kita dulu. Lepas ni barulah kita akan tengok suasana pantai. Pasal ada benteng yang mana kita akan sama-sama naik. Ada benteng tinggi sikit. Kita akan nampak keseluruhan pantai yang sangat indah. Subhanallah. Cuaca, suasana pun redup. Sekarang pun musim hujan. Kita harap insyaAllah tak hujan lah dalam tempoh kita buat kuliah ni. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian,
bila kita dalam situasi yang perlukan ketenangan, selain daripada zikrullah, kita zikrullah dengan alam. Zikrullah ni masuk mengingati Allah. Bila kita melihat keindahan dan kehebatan ciptaan Allah, lalu kita akan ingat kepada Allah. Contohlah kita dalam keadaan yang sedih, pilu, rasa sesak dada, nak bernafas pun rasa macam tak lepas. Kita pergi ke pantai, kita pun dapat melihat, ya Allah luasnya lautmu ya Allah. Ya Allah tingginya langitmu yang tidak bertiang, lautmu yang tidak bertepi, cantiknya pepasir putih yang sangat indah dan bersih, udara pun segar dan sebagainya. Kala itu, bukan hanya lidah kita mengingati Allah, seluruh tubuh badan kita pun mengesakan dan mengakui kehebatan Allah Al-Khaliq yang maha menciptakan. Al-Badi, Allah maha mencipta dengan keindahan. Al-Musawwir, Allah maha mereka bentuk dunia ini begitu indah. Allah yang Hakim yang maha bijaksana, menyusun, mengatur segala-galanya. Subhanallah, Allah ya Bari yang menciptakan kehidupan manusia dan menciptakan kehidupan binatang ataupun ikan-ikan di lautan. Masya Allah. Hari ini, hari Jumaat, kita akan tadabbur Asma' Husna dan sambungannya adalah berkaitan dengan nama Allah Al-Khaliq yang maha menciptakan. Subhanallah, sekali lagi saya memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat semua, tuan-puan, ibu ayah, atuk nenek, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, anak-anak sekalian, cucu-cucu dan sahabat semua, terutamanya kepada XPDC. Apa dia? Excellent Pejuang Dakwah Cyber. Cyber tu maksudnya menyeluruh. Gitu, menyeluruh. Jadi kita buat tagline kita tu. Anda adalah Excellent Pejuang Dakwah Cyber. Dia tak ada gini tak ada. Cyber gitu je. Jadi siapa boleh jadi ekspedisi, semua boleh jadi. Kita semua boleh jadi pejuang dakwah cyber dengan menyebarkan perkongsian kuliah-kuliah seperti ini. Kemudian terus memberikan emoji, komen, gift, share link perkongsian kita di di grup masing-masing. Ada grup WhatsApp, ada grup Telegram dan macam-macam lah. Mengajak lebih ramai untuk hadir kuliah majlis ilmu. Dan daripada majlis ilmu inilah kita menyebarkan kebaikan yang ada dalam agama kita. Sentiasa saling kuat menguat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang mana kita tolong-menolong di dalam jalan kebaikan dan jalan takwa. Dalam surah Al-Asr Allah sebut apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allah berfirman dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud demi masa, wal asr, Allah bersumpah demi masa, demi waktu yang berdetik, demi masa juga makhluk Allah. Wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Manusia itu rugi, hidupnya rugi, masanya rugi, tenaganya rugi. Manusia itu hidup dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, kecuali ini saja golongan yang hidupnya tidak rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan mereka yang saling memperingati, saling beringat, saling nasihat-menasihat tentang kebenaran dan juga tentang kesabaran. Jadi 4 golongan yang Nabi sebut, Allah sebut. Allah sendiri berfirman bagi tahu kita seluruh manusia rugi kecuali 4 kumpulan ini. Yang pertama, orang yang beriman. Yang kedua, illa alladhina amanu wa 'amilus solihat, orang yang sentiasa buat amal baik, amal soleh. Wa tawasau bil haqq, dan mereka yang saling mengingat tentang kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan mereka yang saling mengingat tentang kesabaran. Jadi tuan-puan sekalian, bila hadir kuliah bersama dengan saya penyampai, tuan-puan penerima.
keduanya saling memerlukan sama level. Kalau tak ada yang menerima, maka tidak boleh menyampai. Maksudnya kalau kita fikir mana lebih utama, mana lebih penting ni, peranan sama penting. Mana yang menyampai dan yang menerima. Kerana yang menerima sebenarnya manfaatnya lebih besar bila dia beramal dan dia menyebarkan. Jadi kita tolong menolong. Sebab itu saya isytiharkan ekspedisi adalah grup Excellent Pejuang Dakwah Cyber. Jadi ekspedisi Pejuang Dakwah Cyber ini, anda boleh berjuang untuk menyebarkan kebaikan, kebenaran dan sebagainya, ilmu-ilmu melalui cyber, iaitu media sosial. Alhamdulillah sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, pagi Jumaat yang barakah, saya berada di pantai Tok Jembal. Pantai ini di belakang UMT, Universiti Malaysia Terengganu. Belakang juga Universiti Sultan Zainal Abidin. Uniza tu Universiti saya dululah sebelum pergi ke Mesir. Dan Alhamdulillah pagi yang barakah saya balik Terengganu lah ni. Ziarah mak, lepas tu esok akan balik Besu, ziarah bapak mertua pula, rumah encik suami. Kadang-kadang sebulan sekali kalau kami dapat balik. Tapi ni dah 2 bulan lah baru dapat balik. Tapi hari tu baru je jumpa ibu, ayah, jumpa mak. Lepas tu ada jumpa, setiap bulan mestilah cuba usahakan jumpa, ziarah pulang balik kampung. Okey, Alhamdulillah, dan kebetulan pun memang ada urusan di Terengganu dan di Kelantan pada hari Isnin untuk urusan tauliah. Kedua-duanya urusan tauliah. Alhamdulillah, muslimin muslimat, sahabat-sahabat, sekarang kita akan mulakan majlis ilmu kita dengan majlis zikir dengan bacaan Al-Fatihah. Jom kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Seterusnya kita akan sama-sama membacakan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir suratul Kahfi. Tapi hari ini hari Jumaat kita dituntut membaca full 110 ayat, baca penuh, dan tolong niat dan nekat untuk melakukannya. Ia berdasarkan 2 hadis Nabi yang masyhur berkaitan dengan amalan baca surah Al-Kahfi hari Jumaat. Hadis yang pertama, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, maka akan diberikan cahaya daripada hari Jumaat ini ke Jumaat akan datang. Cahaya boleh membawa maksud petunjuk daripada Allah, perlindungan, bimbingan, jagaan, kasih sayang, kebaikan-kebaikan kita harapkan daripada Allah. Allah berikan kita cahaya petunjuknya daripada hari Jumaat ni sampai Jumaat akan datang. Maksudnya sepanjang 1 minggu kita dalam petunjuk Allah, jagaan Allah. Sebenarnya nikmat yang paling besar apabila kita hidup dalam petunjuk Allah. Jadi kita tak buat silap dalam tindakan, dalam keputusan, dalam pilihan, sebab sentiasa dalam petunjuk Allah. Bila kita mengikuti petunjuk Allah, kita sentiasa dalam pertolongan Allah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, maka akan diberikan baginya cahaya antara dirinya dengan Baitul Atiq. Baitul Atiq itu adalah Kaabah. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan lain-lain lagi dalil yang menyatakan kelebihan tuntutan membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat. Kalau baca terpisah pun boleh. Contoh lepas solat maghrib. Waktu Jumaat dah bermula maghrib sampailah maghrib, sebelum maghrib hari ini. So ada orang dah baca surah Al-Kahfi lepas maghrib malam tadi fully. Alhamdulillah, dia dah kira baca Al-Kahfi hari Jumaat. So ada juga yang baca 20 ayat, 20 ayat. Lepas maghrib 20 ayat, lepas isyak 20 ayat, lepas subuh 20 ayat, lepas zuhur 20 ayat, lepas asar buatlah 30 ayat. Boleh, tak ada masalah. Yang penting dibaca dalam tempoh 1 hari. Namun sudah tentu berbeza mereka yang baca fully terus 110 ayat. Di situ ada mujahadah, di situ ada kesungguhan. Di situ kita baca surah itu terus, habis terus dalam sekali bacaan. Memang agak penat sikit lah, tapi usahalah tuan-puan dimati Allah sekalian. Hari Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Hari Jumaat ada keberkatan yang tidak ada pada hari lain.
Bahkan ada hadis Nabi menyebutkan tentang fadilat ataupun kelebihan hari Jumaat lebih baik daripada 2 hari raya. Lebih baik daripada Aidul Fitri dan lebih baik daripada Aidul Adha. Maksudnya keberkatan yang terkandung pada hari Jumaat, sehingga Nabi sebut ada waktu yang tidak akan ditolak doa. Kalau siapa yang meminta pada hari Jumaat, ada waktu yang barakah yang mana Allah tidak akan tolak doa. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi sekarang kita akan baca 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi, yang mana 2 ayat ini, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir adalah wasiat Nabi kepada kita umat akhir zaman, umatnya. Yang mana Nabi bersabda, barang siapa yang menghafal, beramal dengan 10 ayat terawal surah Al-Kahfi akan dilindungi daripada fitnatul Dajjal, membawa maksud segala fitnah akhir zaman. Dan Nabi bersabda yang kedua, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, maka akan dilindungi daripada fitnatul Dajjal dan segala fitnah akhir zaman. Jadi tuan-puan sekalian, Masya Allah, kita kadang tak sedar apakah itu fitnah dan tak sedar kita ni terjerumus dalam fitnah akhir zaman. Subhanallah. Jadi untuk 10 ayat terawal Nabi wasiatkan supaya kita menghafal. Untuk supaya ayat terakhir Nabi wasiatkan supaya kita membaca. Tapi yang paling utama menghayati, memahami dan beramal dengannya. Jadi sekarang kita akan baca 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi. Kita tak baca fully. Yang baca fully tu boleh baca sendiri. Kalau baca fully memang kuliah ni baca surah Kahfi je. Lepas tu dah penat dah. Jadi sekarang ada yang mesej, Ustazah ada orang sakit hati dengan saya. Saya pun sedang sedih. Saya tengok di IG daripada tadi banyak luahan perasaan. Sebab ada yang mulakan tadi. Ada yang dah mula meluah dia dalam ujian, sedih. Dia sedang dalam fitnah. Biasalah bila ada seorang yang dah mula meluah, akan ada lagi orang lain pun meluah sama. It's okay, saya okay. Jadi kita boleh saling mendoakan lah bila tengok ada sahabat kita meluahkan rasa sedih, rasa down. Jangan kita mendownkan lagi. Jangan kita tambahkan lagi kesedihan kawan kita tu. Kita berilah semangat, berilah kekuatan kepadanya. Doa ke? Jadi insya-Allah kepada yang sedang berduka cita, yang sedih, tarik nafas. Tarik nafas dulu semua. Tahan dalam beberapa saat. Lepas tu bila saya cakap lepas, tuan-puan lepas dengan ucapan Alhamdulillah. Apa pun ujian, apa pun kesusahan, kesedihan, keperitan, kekecewaan yang sedang dilalui sekarang, Subhanallah, kita ucaplah Alhamdulillah. Kerana kita dah belajar semalam, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak